Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ini lanskap politik negara yang akan kita bincangkan sekarang dan pastinya angin undian itu masih lagi terbuai-buai lah untuk kita bicarakan, dan juga ini sedikit analisis berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor yang baru sahaja berlangsung pada hari Sabtu lepas, Rena. Dan yang pastinya kita melihat bahawa sejarah yang diulang kembalilah pada PRN Melaka pada 20 November lalu, dan dalam pada pilihan raya di negeri Johor ini menyaksikan juga BN berjaya merampas beberapa don yang sebenarnya pernah tewas pada PRU ke-14 yang lalu, seperti di Yong Ping di Pekan Nas, merupakan kubu kuat PH sendiri. Dan kita nak membuat kesimpulan ataupun rumusan bersama dengan tetamu kita hari ini, Saudara Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu KIRRM UiTM, juga penganalisis politik bersama kita. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Baru pulang ya? Baru pulang. Malam jam sikit lah ni, dekat-dekat highway tu, alhamdulillah sampai lah. Apapun selamat juga tiba sampai bersama kami di pagi ini. Mungkin sebagai mukadimah pembuka bicaranya, melihat kepada keputusan PRN Johor ini, dan kita nak raikan tajuk kita pada pagi ini. Adakah ini cerminan bagi PRU ke-15 nanti? Kalau nak dikatakan ini cerminan itu mungkin bagi saya dia memberikan refleksi lah, ya. Kerana apa yang saya dapati, ada beberapa perkara yang saya rasa masih belum ditambah baik, dan ia perlu ditambah baik dengan secepat mungkin sebelum muncul mana-mana lagi PRN ataupun sudah tentulah PRU ke-15. Kerana apa yang saya perhatikan, selepas kita belajar daripada 3 pilihan raya di Melaka, di Sabah dan di Sarawak, dan di Johor ni yang keempat lah. Ya, bagaimana kita memperkasakan undi 18 dan memberikan hak mengundi kepada mereka yang berusia muda ini, dan juga pengundi secara automatik itu dikuatkuasakan. Tapi sehingga hari ini saya nampak tidak ada satu tindakan yang membolehkan mereka ini diberikan pendidikan, pendedahan ataupun ada kempen-kempen secara terbuka bagi menggalakkan mereka ini keluar mengundi. Kerana apa yang saya perhatikan di Johor, orang muda excited nak mengundi. Tapi bila sampai ke kotak undi, dia jadi macam dia tak tahu nak, bukan tak tahu nak undi, dia macam panik sebentar, mungkin keterujaan itu kan. Dan juga yang saya saksikan adalah mereka ini mengundi bukan disebabkan kerana kesedaran, tetapi disuruh mak bapak, kawan-kawan, kerana terlampau excited, dan juga banyaklah lagi, ada satu sekolah saya pergi tu, Sri Saujana sekolah tu, dia kata saya ingat dakwah kekal tu celup kat tangan, itulah nak pangkah kat kotak. Ada yang sampai ke kotak undi tu, dia kata bila sampai dia jadi panik pula, sampai kan poll manager tu minta dia cepat sebab masa dia dah habis. Jadi saya rasa ini antara perkara-perkara yang perlu diambil tindakan bagi memastikan proses demokrasi ini bukan dia berjalan lancar, tetapi mereka yang muda yang baru mengundi ini dia benar-benar faham apa sebenarnya tujuan mengundi itu. Baik, kalau kita lihat sebenarnya dalam PRN Johor yang berlalu ini, BN telah mendapat 40 kerusi, dan ini semestinya ada juga dalam kalangan penganalisis politik sudah menjangkakan, tapi melihatkan kepada parti-parti lain yang ada juga tidak memenangi apa-apa kerusi ini, bagaimana melihat kepada faktor pilihan pengundi pada kali ini? Ya, kalau kita bercakap tentang pilihan raya, ada 2 perkara yang menjadi persoalan. Satu, bagaimana keputusan pilihan raya itu ditentukan, dan yang kedua adalah sejauh mana parti yang menang itu benar-benar mendapat undi yang memberikan refleksi kepada kemenangan sebenar itu. Jadi ramai orang bertanya, kalau tengok undi, UMNO tak menang, ya. Kalau tengok daripada 1.4 juta undi yang dibuang itu, BN hanya dapat sekitar 500 ataupun 600 undi. Tetapi parti lain tu dapat dalam hampir 800 undi. Tapi kita juga kena faham, kita tidak mengamalkan pilihan raya yang bersifat proportionate ataupun pernisbahan, tapi kita menggunakan majoriti mudah ataupun first past the party. Maknanya siapa parti yang cecah 28 itu daripada 56 kursi, maka dia bentuk majoriti mudah. Apatah lagi kalau kita tengok ni tambah 10, 38 itu 2/3. Barisan Nasional ada 40. Macam main badminton lah. Kan? Kalau katalah Lee Chong Wei lawan Lindan kan. Set 1 Lee Chong Wei menang 21-0. Set kedua
Lindan menang 21-18. Set ketiga Lindan menang lagi 22-24. Kalau campur semua poin tu, Lee Chong Wei lah menang sebab banyak Lee Chong Wei banyak poinnya. Tapi kita tak begitu kerana kita menggunakan prinsip majoriti mudah. Ya, tapi apapun ya sebenarnya bagi saya yang paling penting adalah turun mengundi itu dia perlu banyak. Sebab bila dia turun dengan beramai-ramai dan undi yang dijumlahkan itu banyak, jadi kita boleh tahu hasrat sebenar. Ya, kita tiada masalah mana-mana parti menang kerana kita harus menghormati keputusan itu. Tetapi persoalannya adalah apa yang kita lakukan untuk memastikan supaya suara mereka di kotak undi itu memang merefleksi sebenarnya kehendak negeri Johor. Sebab kalau kita tengok rendah, tapi rendah itu sebenarnya taklah rendah sebab peningkatan pengundi itu ya bila dia naik daripada 1.7 1.8 kepada 2.6 juta pengundi. Baik, maka saya kata kalau 50% itu sebab jumlah itu sudah banyak berbanding yang dulu, baik dia rendah. Dan yang kita lihat memang pengundi akar umbi lah yang berada di Singapura bukan tidak balik. Saya mendengar katanya undi pos itu banyak hanky-panky dan haywire yang berlaku di Singapura. Katanya bila pergi ke pusat mengundi itu dia jadi macam tersekat dan sebagainya, kena minta gambar daripada keluarga di Johor untuk bagi, bila bagi pula dah diterima tiba-tiba disqualify kerana technical error. Jadi banyak di situ. Dan saya rasa kita sudah belajar daripada 3 pilihan raya ini kan, Sabah, Melaka dan Sarawak, dan di Johor lah keempat. Maka saya rasa barangkali kita sudah harus memikirkan bagaimana juga kita boleh memikirkan kaedah bagi memudahkan mengundi. Ya? Contohnya lah kan, apakah kita tidak mahu melihat kaedah lain mengundi selain daripada pergi kotak mengundi? Jadi tak adalah kes macam ada seorang wanita pergi dia positif dia kena compound pula. Kan? Kalau kita tengok macam di Amerika, dia orang boleh memperkenalkan undi secara email ketika pilihan raya presiden, dan ini mengejutkan. Lagi tinggi orang pergi mengundi kerana mudah. Kan? Kalau kita kata di Singapura kan sampai ke stesen-stesen MRT pun ada buat pilihan raya. Jadi kita boleh guna masjid ke surau ke, kan tak perlu pergi sekolah dan sebagainya. So saya rasa kaedah tu boleh dibuat pelbagai, undi dalam talian ke ataupun memperkasakan undi pos sendiri ke. Ya, macam contohlah kita kata kalau di Indonesia pilihan raya kan, setiap konsol di Malaysia tu boleh jadi pusat undi. Jadi kalau kita di Malaysia ni apa salahnya SPR buka booth ke mengundi kan, di pejabat SPR pergi mengundi, ya, ataupun gunakan pejabat pos ke apa, tak ada masalah. Kita ada kaedah itu. Jadi ini bukan saja boleh memastikan ianya tidak membunuh motivasi untuk mengundi kerana ia telah dimudahkan, dan kaedah yang pelbagai ini menjadikan orang itu sentiasa waspada bahawa okey, tiada masalah untuk ini. Anytime boleh mengundi. Baik, itu mungkin antara penambahbaikan yang boleh dilakukan. Tapi kalau boleh saya nak tarik perhatian kepada ialah peratusan yang mengundi itu satu perkara, tapi yang keluar mengundi itu juga sudah membuat keputusan mereka. Itu yang perlu kita raikan juga pendapat dan juga kemenangan Barisan Nasional. Adakah ini satu mesej daripada rakyat melihat kepada, sebab ini mungkin pertembungan kalau di media sosial lain pertembungannya, persepsinya. Kalau di dunia realiti ini tafsirannya. Adakah ini mesej yang jelas bahawa ini yang dimahukan pada ketika ini dengan penat lelah pandemik, dengan pertukaran angin politik dan sebagainya, Mujibur? Ya, saya setuju bahawa apa yang dipertontonkan di Johor ini adalah satu kehendak rakyat yang mahu melihat politik yang menyelesaikan masalah. Kerana rata-rata yang saya temui berpendapat bahawa betul, kami masih lagi percaya bahawa politik ini perlu bersih, perlu berintegriti. Kami tidak mahu budaya rasuah, kami tidak mahu ada pemimpin yang korup dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan semasa, kehendak dan desakan ekonomi rakyat itu lebih prioriti pada mereka. Atas, dan mereka melihat, bukan sahaja melihatlah ya, mereka sudah ada pengalaman sebenarnya memilih parti A dan parti B, dan sudah boleh membandingkan. Malah di celah-celah parti A dan parti B itu ada parti C yang memerintah mereka. Jadi mereka berpendapat adalah tidak wajar kepimpinan politik yang diberikan amanah untuk sentiasa berpolitik atas katanya kestabilan dan kemakmuran dan sebagainya. Tetapi pada mereka asas politik itu adalah memberi pulangan dan pembangunan, terutamanya mereka-mereka di Johor ni yang begitu terkesan dengan pandemik. Penutupan sempadan itu, bisnes tak jalan, Grab kurang. Kalau yang kerja di sektor pelancongan paling terjejas katanya.
duduk kerja hotel katanya di 2 tahun tidak ada gaji. Bila buka semula dia kata dapat potongan gaji tu 40%. Terpaksa. Ya, bila ada VTL ini dia kata dibuka pada April, mereka melihat sukar pula, disukarkan jadi pelancong ni. Jadi dia kata kalau boleh ini perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Kalau di kawasan Felda pula dia kata ya, sawit tengah naik dia kata. Tapi harga baja tu tinggi katanya. Harga racun tinggi. Macam mana ni? Ya. Kalau yang kawasan-kawasan yang orang muda banyak dia kata kerja tak ada. Ya, kalau Grab dan juga food semua ni apa tu kita panggil e-hailing itu semua tu pun juga dia kata tidak semudah dahulu. Jadi saya rasa apa yang dihantarkan ini barangkali disahut bahawa mereka mahukan kestabilan politik, dan kestabilan politik yang diberikan kepada Parti Barisan Nasional itu perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Kerana mandat sudah diberi, majoriti yang dimahukan juga sudah ada. Ya, kali ini mereka tidak ada alasan lagi bahawa sukar untuk buat keputusan. Maka perlu cepat membentuk exco kerajaan dan sebagainya bagi memastikan Johor ni ekonominya kembali ke landasan yang tepat. Stabil. Itulah sebenarnya yang dimahukan oleh rakyat yang telah pun membuang undi pada Sabtu lalu untuk melihatkan kestabilan politik dan juga kepentingan ekonomi. Itu dia tadi, antara suara dan harapan mewakili, boleh dikatakan sebagai keseluruhan rakyat Johor. Ini yang mereka mahukan. Kata mereka, Saudara Mujibu, sudah cukup penat dah, dah letih dah. Tolonglah bantu mereka untuk sama-sama mereka dah beri kepercayaan dan kena buktikan ketika ini. Bagaimana kita nak melihat dengan kerajaan yang bakal dibentuk ini, perlu untuk mereka memahami peranan dan tanggungjawab baru ini. Dalam hal ini saya rasa bukan di Johor saja yang letih dengan politik ini, di tempat lain pun, ya, dan mereka berharap bahawa selepas ini tidak akan adalah drama-drama politik yang tak sepatutnya. Ya, nak tukar kerajaan, bercakap pasal lompat parti, itu semua sudah cukup meletihkan. Kerana apa yang jelas, tekanan semasa itu adalah ekonomi. Ya, bagaimana sebagai contohlah, rakyat kata kita minta 10,000 yang KWSP ini, dia kata bukan sebab kita nak keluar duit nak pergi apa, kerana kita memang betul-betul terdesak. Dan dia kata dia beri dia kata kalau di negara lain kerajaan dia bukan suruh keluar KWSP, kerajaan yang meminjam ataupun keluarkan dana untuk beri pada rakyat. Ya, macam di Jerman, macam di Indonesia. Jadi sebab dia kata memang terdesak sangat. Jadi saya rasa kalau kerajaan itu sebelum ini mengatakan bahawa mungkin sukar kerana majoriti, kerana masalah kalau kerajaan campuran ini kita nak buat ini, ada yang nak buat A, ada yang nak buat B. Jadi sekarang ini sudah diberikan. Apa yang diperkatakan oleh responden tadi itu sebentar tadi, itu memang suara besar orang Johor yang mengatakan letih dan tetapi dalam masa yang sama masih lagi menaruh harapan pada kerajaan yang berharap kalau kerajaan itu sudah dibentuk dan majoritinya tidak terganggu, maka buatlah kerja mereka. Kerana ini jelas tekanan, kerana Johor ini adalah negeri yang antara yang termaju, yang ekonominya bergantung kepada pasaran terbuka, pada jirannya di Singapura. Ya, jadi kalau perkara-perkara itu tidak diurus dengan baik dan juga pemimpin yang ada itu tidak boleh memikirkan alternatif, sebaliknya disebabkan ekonomi yang bergantung dengan jiran dan juga kita kata ekonomi yang lain, perkilangan dan sebagainya. Maka saya rasa kerajaan yang dipilih itu gagal bagi saya. Tapi kita harus memberikan peluanglah kerana mereka akan membentuk kerajaan, ya, dan mungkin selepas ini kita harap semua yang dijanjikan itu boleh ditunaikan. Ya, baik. Okey, Cik Mujibu, mungkin kita dah berada di penghujung, tapi sedikitlah soalan bonusnya. Dengan adanya ataupun kejayaan di PRN Johor ini, kegendang pilihan raya umum itu telah pun dipalu. Ada juga lawangan-lawangan penyokong-penyokong. Adakah ianya bakal hampir waktu yang sesuai atau bagaimana? Itulah kalau ditanya pada saya rasa mandat itu berakhir pada 2023. Dan desakan-desakan ini datang daripada parti. Kalau kita tengok desakan parti ini sudah tentulah mereka ni memang kalau boleh besok pun nak pilihan raya sebab berada di dalam keadaan yang memberikan kelebihan. Tapi bagi saya, kalaulah boleh dilupakan seketika politik ini,
apa salahnya mereka yang masih lagi ada mandat ini berjiwa besar, Parlimen pun tengah sidang untuk selesaikan benda-benda yang sepatutnya diselesaikan. Terutamanya dalam beberapa aspek. Satu, reformasi politik dan institusi yang dijanjikan. Akta lompat parti selesaikan. Kerana kita risau dalam keadaan semasa ini itu masih boleh berlaku. Kedua, apa yang boleh saya katakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pasca pandemik, bagaimana kita menguruskan kemasukan kita ke fasa endemik pada April ini yang saya rasa masih lagi tidak ada satu kerangka yang jelas, terutamanya kalau kita mengambil kira apa yang diberikan oleh orang Johor berkenaan dengan VTL dan juga pembukaan sempadan. Kerana di Johor ni kita kena faham, sempadan tu bukan Singapura saja, Indonesia pun ada. Dan dia kata pergantungan ekonomi kepada Singapura dan juga pergantungan ekonomi pulau-pulau kecil Indonesia itu kepada Johor. Itu penting dikatanya. Itu dalam konteks Johor. Tapi kalau kita kata dalam konteks kebangsaan pun lebih kurang samalah. Kerana kita masih lagi itu. Jadi dan paling besar sudah tentulah bagaimana bajet sudah diluluskan, maka apa daripada bajet yang kita bentangkan itu untuk dipercepatkan hasilnya menuju ke 2023. Baiklah. Dan kita juga mengharapkan agar kali ini pastinya tanggungjawab yang diberikan itu dilaksanakan sebaik mungkin. Semoga kepercayaan yang ada itu lebih kukuh, lebih kuat untuk berhadapan dengan PRU yang akan datang. Terima kasih banyak Encik Mujibur kita ucapkan. Nanti kita jumpa lagi ya. Sama-sama Rina ya, baik. Sebab pastinya ini akan terus menjadi topik perbincangan kita dari masa ke semasa, dan kepada anda semua, manifesto itu mungkin bukan satu kitab suci tapi ianya sebagai satu panduan untuk menunaikan janji. Baik.